Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Semakin gempa, semakin panas sahabat-sahabat semua. Ya, kapal semakin tenggelam. Adakah ya mereka akan tenggelam, yang mana sebelum ini mereka mengatakan kerajaan ini akan tumbang dari bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 sehingga sekarang bulan 11. Tapi yang sebaliknya, ya kapal mereka pula yang bakal tenggelam sahabat-sahabat semua. Ya, apabila pengkhianat dikhianati 10 kali lipat daripada apa yang pernah mereka lakukan ya kepada kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Jadi menarik untuk kita dengar ya pencerahan daripada Brother Iswardi ya, kerana dikatakan akan ada lagi bakal memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, mari kita dengar pencerahan padu ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabatku semua. Okay, Fuad Zakarci bertanya. Kenapa kapal semakin tenggelam? Siapa lagi soal Fuad Zakarci? Ahli Majlis Tertinggi Fuad Zakarci ini mengucapkan tahniah kepada Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abdul Naim, yang mengisytiharkan sokongan penuh kepada PMX. Lepas Gua Musang, siapa lagi? Tahniah MP Gua Musang. Dah jawab. Jawapannya dah ada, Jeli. Kerana mengutamakan pembangunan dan kebajikan rakyat di kawasannya. Memang berani kerana umum sokong PMX setelah dua rakannya MP Kuala Kangsar dalam buan digantung. MP Jeli, Tanah Merah, Ketereh, Hulu Terengganu, Sungai Besar dan Langkawi bila lagi? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Kapal lama semakin tenggelam. Welcome aboard. 152 dah sekarang ni tuan-tuan. Lepas tweet tersebut dinyatakan, tiba-tiba ada dakwaan bahawa, bukan dakwaan, seorang lagi ahli parlimen, ahli parlimen menyatakan sokongan kepada PMX. Okay, mula-mula malam tadi lepas kita live, kira-kira 40 minit lepas kita live, sebab saya tak baca berita masa dia tengah online kan, masa kita tengah live malam tadi, tengah-tengah kita lah habis lah dalam 40 minit. Lepas tu bila saya tengok, ada rupanya. Ada rupanya. Aha, ada apa? Iaitu lepas kita live malam tadi, keluar berita ini. Ahli Parlimen Gua Musang pula sokong Anwar. Kau rasa tak? 11.14 PM. Pukul 11.14 PM. Kita habis live pukul 11 malam tadi kan? 14 minit lepas itu, keluar berita ini, Ahli Parlimen Gua Musang pula sokong Anwar. Ahli Parlimen PN untuk Gua Musang dan Muhammad Azizi Abdul Naim secara rasmi mengisytiharkan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Keputusan saya ini adalah bertujuan untuk memastikan kebajikan penduduk parlimen saya terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang saya mohon untuk dilaksanakan di parlimen saya dalam tempoh penggal penghematan saya, katanya. Muhammad Azizi juga merupakan adun nenggiri, berkata dia menyokong inisiatif kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat. Dalam masa yang sama, ni saya akan ulas sekejap lagi, tapi dalam masa yang sama, tadi, kira-kira pukul 4 petang, seorang lagi anggota Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Ibrahim. Maka dengan ini, saya juga mengisytiharkan untuk menyokong sebarang dasar-dasar dan inisiatif kerajaan dalam memulihkan ekonomi negara serta meletakkan kebajikan dan kepentingan rakyat. Sokongan saya berterusan sehingga pilihan raya #152 tuan-tuan. #152. Sehingga bila? Sehingga pilihan raya. Tuan-tuan, mari kita mengambil nafas sejenak dan kita berfikir tentang perkara ini. 2 ahli parlimen Kelantan dan 1 adun Kelantan dan juga Exco. Tak tahulah dia lantik Exco tidak, tapi dia adun Kelantan.
sekarang ini menyatakan sokongan. Baik dia, bagus dia. Di negeri pun dia kerajaan, di apa orang kata, di peringkat federal pun dia dapat peruntukan. Bagus. Kenyataan Musang. Bersatu terkejut, Gua Musang beritahu kami dah tolak habuan itu. Bersatu Kelantan meluahkan rasa terkejut dengan tindakan Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi, mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Pengurusi Bersatu Kelantan Kamarudin Noh mendedahkan Muhammad Azizi dalam mesyuarat bersatu Sabtu lalu memberitahu bahawa dia ditawarkan habuan untuk berbuat demikian, tetapi menolaknya. Kenyataan itu betul datang daripada Parlimen Ahli Gua Musang, sangat mengejutkan saya. Hari Sabtu 4 November lepas, kita ada mesyuarat negeri, katanya. Wow. Habuannya bagaimana? Sudah. Habuannya bagaimana ni? Tereng. Sudah bukan habuan, tuan-tuan. Tak ada habuan pun. Kan? Korang janganlah percaya sangat dengan kata-kata dia tu. Tak ada habuan. Kenapa saya kata tak ada habuan? Dia tahu, ni apa orang kata, Perdana Menteri dah bagi tahu awal dah. Kan Perdana Menteri dah kata, kalau nak, datang jumpa, nyatakan sokongan, kita tak ada masalah. Kita bagi sokongan. Kita akan bagi peruntukan. Tapi nyatakanlah kau sokongan. Kenapa nak takut nak nyatakan sokongan? Tak payah keluar parti pun. Sudah pun menyatakan sokongan. Okey, saya nak cerita sikit, tuan-tuan. Kenapa sangat menarik? Sebab dia melibatkan dua ahli parlimen bersatu di negeri Kelantan. Kan? Di negeri Kelantan. Kenapa negeri Kelantan ni sangat signifikan? Saya katakan tempoh hari bahawa di dalam Perikatan Nasional akan ada permasalahan besar di mana PAS dan Bersatu akan bergaduh. Dan dengan dua ahli parlimen 50% yang menyatakan sokongan daripada 4 tu, 2 daripada Bersatu Kelantan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dengan sendirinya, perkara tersebut telah menjadi satu buah mulut dan juga satu prasangka buruk PAS Kelantan terhadap Bersatu. Kan dahlah mereka ni bergantung kepada kemenangan, mereka ni bergantung kepada kekuatan PAS di Kelantan. Bila dah menang, yang hari ini malam ini seorang ahli parlimen Gua Musang. Saya yakin sahabat-sahabat semua tengok handphone. Okey. Dahlah dia menyatakan, dahlah dia memerlukan sokongan daripada ahli-ahli PAS di Kelantan. Sekarang ni dia khianat dengan menyokong PMX. Apa kata PAS di kawasan-kawasan tersebut? Apa kata PAS di Gua Musang? Apa kata PAS di kawasan Jeli? Of course, Jeli dan kawasan Gua Musang, PASnya akan mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa inilah kita dah cakap dah dulu. Bukan dia dah keluarkan, dia dah pun keluarkan. Kita dah cakap dah dulu. Kenapa mereka lagi kita nak bagi muka kepada orang Bersatu ni? Sekarang tengok betapa mereka khianat kepada undi yang telah diberikan kepada mereka. Pergaduhan itu berlaku. Dikatakan dalam tempoh terdekat ni, baru-baru ini juga, telah dikumpulkan ahli-ahli parlimen PAS, tuan-tuan. Dikatakan mereka ada mengadakan mesyuarat baru-baru ini kerana, saya kata hari itu ada 5 dan ada di kalangan mereka daripada golongan PAS, daripada parti PAS. Sekarang ni mereka tak pasti siapa. Sama. So sekarang ni dah dikumpul balik, di brainwash, di brainwash, angkat sumpah, bai'ah balik, tak akan menyokong PMX. Goyang dah, tuan-tuan. Go. Goyang kepala. Tak. Saya cerita ni, saya dalam keadaan happy tau. Okay, saya cerita tu. Wan Saiful kata, Anwar kini pimpin amalan politik wang, kata Wan Saiful. Wow. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu mendakwa amalan politik wang semakin berleluasa ketika ini dan menganggap Perdana Menteri sebagai puncanya. Kenyataan itu dibuat setelah 4 ahli parlimen Bersatu mengalihkan sokongan mereka kepada kepimpinan Anwar, termasuk 2 daripadanya dalam tempoh kurang 24 jam di antara satu sama lain. Yang didakwa di atas tuduhan 6 juta dan pengubahan wang haram, sekarang ini mengatakan Anwar mengamalkan politik wang. Menariknya, tuan-tuan, yang mengatakan politik wang ni, dia sendiri sekarang ni dituduh di bawah politik wang. Okay, itu satu hal. Tetapi
Apa politik wang yang diberikan oleh Anwar Ibrahim? Anwar menawarkan peruntukan tambahan kepada mana-mana ahli parlimen yang datang dan berminat untuk menyatakan sokongan kepada beliau. Tak ada masalah. Kalau ini dikatakan sebagai sogokan wang, bagaimanakah MOU yang ditandatangani oleh pembangkang sewaktu mereka menjadi kerajaan? Bolehkah kita katakan itu juga sebagai sogokan wang? Tuan-tuan kena ingat, zaman mereka memerintah, pembangkang tak ada peruntukan. Tetapi untuk memastikan bahawa kerajaan tidak tumbang, Ismail Sabri berkatakan, geng-geng PN mengatakan, nak bersama dengan kami, kita sign MOU sampai habis penggal. Setuju? Syarat semua dapat bantuan. Okey, kita setuju. Kita sign. Prerogatif. Terpulang. Perdana Menteri nak bagi, tak nak bagi, terpulang pada dia. Tak ada peruntukan undang-undang. Itu ihsan Perdana Menteri. Itu ihsan Perdana Menteri. Kan? So hari ni Syahidan Kasim bising. Syahidan kata, Kuala Lumpur, Syahidan kata, Syahidan mau bawa usul wakil rakyat PN sokong PM. Syahidan Kasim berkata beliau akan membawa usul khas berkaitan tindakan 4 parlimen gabungan itu yang menyokong pentadbiran PMX. Beliau mendakwa wakil rakyat daripada Blok Makan dijanjikan peruntukan yang ketika ini hanya terhad kepada penyokong kerajaan. Syahidan menyifatkan tindakan itu bersifat rasuah dan harus dibincangkan segera. Kalau kau pertama sekali ada seorang ahli BN tu lah, PH mengatakan, kalau nak gaduh bab ni, kalau kau nak gaduh bab ni, kau gaduhlah kat dalam gaduhlah dalam kau punya mesyuarat, kan? Gantunglah mereka, ambillah tindakan kepada mereka. Kenapa dah bawa ke parlimen? Apa kena-mengena? Itu saya kata tadi. Itu ihsan Perdana Menteri. Dia nak terima, tak nak terima, terpulang kepada dia. Dan dia ada side pun, dia nak terima, tak nak terima, terpulang kepada mereka. Itu tawaran. Kalau nak datang, tak nak tak apa. Perdana Menteri tak suruh pun, suruh lompat, tak ada. Dan mereka tak lompat pun. So sekarang ni bila mereka tidak setia kepada kamu, salah siapa? Salah Perdana Menteri ke salah kamu? Salah orang yang kamu pilih. Pengkhianat akan dikhianati. Sebab tu saya kata tuan-tuan, dalam politik ni kita jangan biasakan pengundi, jangan biasakan orang kita dengan memilih mereka yang mudah terkesima. Mudah datang join kita ni sebab dia nak duit. Sebab the moment kita tak ada duit, itu dia akan lari. Kesetiaan mereka boleh dijual beli. Dia akan lari. The real true loyalist, apa saja berlaku dia akan setia. Itu true loyalist. Dia akan setia. Kita jadi kerajaan ke, kita jadi pembangkang ke, kita ada kuasa ke, kita tak ada kuasa ke, kita ada gaji ke, tak ada gaji ke, orang kenal kita ke, tak kenal kita ke, lantak pi, kita lawan, tetap lawan. Itu kita. Itu bezanya kita dengan dia orang. Syahidan Kasim sendiri melompat sebab apa? Tuan-tuan ingat kenapa dia lompat? Tuan-tuan ingat tak kenapa Syahidan lompat? Sebab dia assume, dia anggap masa tu dia tak diletakkan sebagai calon. Sebab dia beranggapan bahawa kami akan jadi kerajaan. Dan tuan-tuan kena ingat, kenapa dulu UMNO sendiri menyertai Bersatu? Kenapa PAS menyertai Bersatu? Masa jatuh kerajaan, tawaran apa? Tawaran. Adakah dia mengatakan itu pun rasuah? Well. Ni menarik tuan-tuan. Well. Cerita fitnah. Dawan konspirasi keluarga DAP, Siti Mastura terus membungkam. Ahli Parlimen Kepala Batas Sri Mastura terus bungkam dan mengelak daripada media hari ini setelah mendapat kritikan hebat kerana mendakwa Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bekas pemimpin komunis Ong Boon Hua atau dikenali sebagai Chim Pang, dan juga Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Disebut Lim Kuan Yew, mana dia belajar. Semalam Lim memberi pimpinan PAS itu 24 jam lagi
bagi membuktikan dakwaan yang dibuat olehnya berhubung dakwaan konspirasi tersebut. So tak lama lagi tuan-tuan akan ada 24 jam lagi atau kurang 24 jam lagi satu slot Akasiot Ustazah dari neraka. 24 jam lagi tuan-tuan. Kalau sekiranya tidak ada permohonan maaf atau penjelasan, maka surat saman akan datang kepada beliau. Surat saman akan datang kepada beliau. Dalam masa yang sama, itu anaknya Lim Guan Eng. Hadi Awang pun bakal disaman oleh Lim Kit Siang. Hadi diberi 48 jam buktikan dakwaan DAP Kit Siang anti-Islam. Penasihat DAP Lim Kit Siang memberi Presiden Abdul Hadi tempoh 48 jam untuk sama ada membuktikan atau menarik balik beberapa dakwaan. Itu dia berita-berita panas ya yang dikongsikan oleh Brother Iswardi. Yang pertama tadi ya, bagaimana sebuah kapal bakal tenggelam tidak lama lagi. Kapal siapakah? Kapal Parti Bersatu. Siapa lagi? Azmin Ali, Abakal, geng-geng geng-geng sapu bersih ini, semua sahabat semua yang kita nampak semakin bergolak. Akhirnya mereka membuat tuduhan, kononnya mereka dirasuah, kononnya ditekan dan sebagainya. Dan pelbagai tuduhan lah yang mereka keluarkan sahabat-sahabat semua. Dan dengan keterdesakan itulah kita boleh lihat hari ini pemimpin-pemimpin, ustazah, ustaz, ulama, ya, muslimat daripada PAS semakin rakus ya untuk menabur fitnah, menjajah fitnah dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada isu lagi yang mereka boleh mainkan sahabat-sahabat semua. Karena apa? Semakin tenggelamlah kapal mereka tidak lama lagi. Jadi terbaik satu pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pengkangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.